Satu laporan yang baru dikeluarkan telah mendedahkan satu corak yang ketara dalam pilihan raya kepimpinan terbaru Parti Fatah Palestin. Antara mereka yang terpilih ke beberapa jawatan paling berkuasa dalam pergerakan itu adalah individu yang telah disabitkan kesalahan melakukan serangan maut terhadap rakyat Israel. Apa yang didedahkan oleh laporan itu dan siapa yang muncul di kedudukan teratas undian menimbulkan persoalan serius tentang hala tuju masa depan kepimpinan PA yang dikatakan sederhana. Kisah-kisah ini dan banyak lagi akan menyusul selepas ini di Judication. Jabatan Penyelidikan dan Maklumat Majlis Yeshua telah menerbitkan helaian fakta minggu lalu yang menyatakan bahawa ramai daripada mereka yang dipilih ke jawatan kuasa pusat Fatah semasa Kongres Umum ke-8 telah disabitkan dengan kesalahan berkaitan keganasan di mana ramai rakyat Israel telah dibunuh. Menurut laporan itu, Marwan Barghouti yang kini menjalani 5 hukuman penjara seumur hidup ditambah 40 tahun kerana kesalahan membunuh dan berkaitan keganasan, mendapat tempat pertama dalam undian untuk jawatan kuasa pusat Fatah. Seorang lagi pemimpin yang baru dipilih, Zakaria Zubedi, terlibat dalam serangan keganasan pada tahun 2002 di Beit She'an yang mengorbankan 6 rakyat Israel. Dia telah dibebaskan dari penjara pada Januari 2025 sebagai sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata dan pembebasan tebusan. Laporan itu juga merujuk kepada Ahmad Abu Al-Qadar yang telah disabitkan kesalahan membunuh 2 rakyat Israel dan telah dipilih ke Majlis Revolusi Fatah selepas dibebaskan dari penjara pada tahun 2025. Majlis Yeshua berkata, pemilihan pengganas yang telah disabitkan kesalahan ke jawatan tinggi menunjukkan bahawa kepimpinan PA terus memberi ganjaran dan mempromosikan mereka yang terlibat dalam serangan terhadap rakyat Israel. Jadi tuan-tuan, sila lihat senarai ahli jawatan kuasa pusat Fatah yang baru dipilih. Anda sedang bercakap tentang beberapa pengganas yang paling teruk pernah disabitkan kesalahan. Dan inilah pemimpin masa depan. Inilah ahli jawatan kuasa pusat dalam Parti Fatah. Fatah sudah tentu mendominasi pihak berkuasa Palestin. Jadi jika sesiapa ingin tahu sama ada akan ada keamanan antara Israel dan pihak berkuasa Palestin, lihat sahaja apa keutamaan mereka. Lihat siapa yang mereka pilih untuk memimpin jawatan kuasa paling berprestij dan paling penting dalam kalangan mereka. Tidak akan ada keamanan selagi pihak berkuasa Palestin terus memilih pegawai yang mahu memusnahkan negara Israel. Tidak mungkin akan ada keamanan selagi pihak berkuasa Palestin menjalankan program bayar untuk membunuh, di mana pengganas dan keluarga mereka diberikan gaji oleh PA. Mereka mendapat uang berdasarkan berapa ramai orang Yahudi yang mereka bunuh. Selagi inilah realitinya. Tidak wujud keamanan. Kita teruskan dengan lebih banyak berita melibatkan Fatah. Palestinian Media Watch, PMW, minggu ini melaporkan bahawa pegawai tertinggi PA dan setiausaha jawatan kuasa pusat Fatah, Jabril Rajub, menyeru perpaduan politik dalam PA. Ini adalah seruan untuk perpaduan antara Fatah dan Hamas yang ditadbir oleh PLO dengan petikan pluralisme politik di bawah satu pihak berkuasa nasional, satu undang-undang, dan satu senjata. Bagi Rajub, tugas utama untuk perpaduan politik seperti itu adalah untuk melawan Israel. Rajub berkata seperti berikut, mari kita satukan kekuatan. Dia bercakap tentang Fatah bersama Hamas untuk membantu rakyat bebas di seluruh dunia yang mengepung musuh kita, yaitu Israel dan musuh kemanusiaan, neo-Nazi yang mengawal negara penjajahan, yang rancangannya kini telah didedahkan kepada semua dan terperangkap dalam lumpur keganasan negara. Jadi, ini adalah salah seorang pemimpin PA yang sepatutnya menjadi rakan damai kita, betul? Dan dia menyeru untuk bersatu dengan Hamas untuk melawan Israel. Perhatikan bagaimana dia memanggil orang Yahudi sebagai neo-Nazi. Itu memang biasa sejak 7 Oktober. Juga ironik kerana Ketua PA, Mahmud Abbas, memang dikenali sebagai seorang penyangkal Holocaust yang sebenar. Tapi kembali kepada maksud saya, Fatah dan Hamas memang sentiasa saling membenci. Pada Jun 2007, Hamas dan Fatah bertempur dalam konflik dalaman yang singkat tetapi sengit. Selepas itu, Hamas mengambil alih Gaza. Ingat bagaimana Hamas membuang ahli-ahli Fatah dari atas bumbung di Gaza. Jadi mereka memang tidak pernah berbaik. Tetapi bila pula mereka berbaik apabila berkaitan dengan keinginan mereka untuk memusnahkan Israel dan membunuh seramai mungkin orang Yahudi. Ahli-ahli Fatah memakai sut, manakala ahli-ahli Hamas memakai pakaian pengganas mereka. Fatah telah menyokong pemusnahan Israel secara berperingkat, manakala Hamas mahu melakukannya sekaligus. Tetapi ini hanyalah perbezaan kecil dari segi dasar. Secara keseluruhan, kedua-dua kumpulan ini mahu semua orang Yahudi mati. Jadi jangan mudah percaya dengan pembohongan bahawa tiada pengganas di Judea dan Samaria. Mereka hanya ada di Gaza.
Malangnya, Hamas dan Fatah juga wujud di kawasan ini. Dan nampaknya mereka sanggup bersatu demi matlamat bersama mereka, iaitu keganasan terhadap negara Yahudi. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, IDF, Shin Bet dan polis Israel mengumumkan minggu ini bahawa pengganas yang membunuh warga Israel, Yehudah Zoldan, di Kampung Funduk pada 19 November 2007 telah ditangkap. Selepas dia ditangkap, dia telah dipindahkan untuk disoal siasat oleh Shin Bet. Nampaknya, pengganas tersebut, Shadi Jama, telah berada dalam tahanan PA selama ini. Saya rasa dia telah menerima perlindungan daripada PA supaya Israel tidak menangkapnya. Atas sebab tertentu, PA melepaskannya dan Israel terus menangkapnya. Sekarang, saya bangkitkan perkara ini atas beberapa sebab. Secara pribadi, saya mengenali keluarga Zoldan. Saya masih ingat ketika anak mereka, Yidu, dibunuh. Semoga Tuhan menuntut bela atas darahnya. Dan kedua, serangan ini berlaku pada tahun 2007. Dengan kata lain, pengganas telah melakukan pembunuhan ini 19 tahun yang lalu. Kita dapat lihat dari sini bahwa Israel tidak lupa dan Israel tidak memaafkan. Ia mengambil masa 19 tahun, tetapi keadilan akhirnya ditegakkan. Saya tidak pasti sama ada undang-undang hukuman mati yang baru terpakai dalam kes ini atau tidak. Kita telah bercakap tentang undang-undang itu yang mula berkuat kuasa beberapa minggu lalu. Jika tidak, pembunuh pengganas ini tidak sepatutnya dibebaskan lagi. Saya harap penangkapan ini membawa sedikit kelegaan kepada keluarga tersebut. Tetapi seperti yang saya katakan, dan sesiapa yang ingin menjadi pengganas harus ambil perhatian, Israel tidak pernah lupa atau memaafkan. Sekarang, minggu lepas, kita telah membincangkan undang-undang baru yang dicadangkan oleh MK Amit Halevi yang bertujuan untuk menubuhkan Lembaga Warisan Judea dan Samaria. Badan baru dalam Kementerian Warisan ini akan bertanggung jawab untuk memelihara tapak arkeologi di seluruh Judea dan Samaria. Dan kini, minggu ini, kerajaan Israel telah meluluskan pelan bernilai 250 juta shekel untuk membangunkan dan memelihara tapak warisan di seluruh rantau tersebut, termasuk di lembah Jordan dan padang pasir Judea. Inisiatif ini akan membiayai pemeliharaan, pembangunan, dan kebolehcapaian tapak antiquity serta tapak warisan. Ia juga akan menubuhkan pusat warisan serantau, memperluaskan infrastruktur pelancongan, dan meningkatkan penguatkuasaan terhadap kecurian serta pemusnahan antiquity di kawasan tersebut. Pusat-pusat ini juga bertujuan untuk berfungsi sebagai hub bagi penyelidikan, pendidikan, dan pelancongan, di samping penaitarafan infrastruktur pelawat selama beberapa tahun yang bertujuan menarik pelawat dari Israel dan antarabangsa. Jadi kedua-dua perkara ini adalah bahagian pelengkap kepada arah dasar yang lebih luas yang sama. Satu adalah pelaksanaan pembiayaan, satu lagi adalah penstrukturan semula institusi. Pelan kerajaan menyatakan bahawa kami akan melabur wang dan membangunkan tapak-tapak. Dan rang Undang-Undang Halevi menyatakan bahawa kami akan mewujudkan satu pihak berkuasa baharu untuk mengendalikan tapak-tapak ini. Kesimpulannya ialah, pihak berkuasa Palestin menutup mata sementara orang Arab yang tinggal di bawah bidang kuasa mereka selama bertahun-tahun telah mencemarkan tapak warisan Yahudi purba. Dan seperti yang saya katakan minggu lepas, matlamatnya adalah untuk cuba menghapuskan sejarah Yahudi secara fizikal. Nampaknya selepas bertahun-tahun, Israel akhirnya mengambil tindakan mengenainya. Saya harap Undang-Undang Halevi diluluskan. Dan pada masa yang sama, saya memuji pembiayaan baru ini. Israel mesti menghantar mesej bahawa memusnahkan sejarah kita adalah sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali. Kita teruskan dan di sini kita ada berita baik. Pihak berkuasa perancangan Israel telah meluluskan kemajuan lebih daripada 2,000 unit perumahan di seluruh komuniti di Judea dan Samaria. Majlis Perancangan Tertinggi Pentadbiran Awam Kementerian Pertahanan Israel telah memajukan pelan untuk 2,162 unit perumahan baharu. Sebagai sebahagian daripada apa yang digambarkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, sebagai usaha yang lebih luas untuk memperkukuhkan pegangan Baitul Maqdis ke atas wilayah tersebut. Perkara ini pertama kali dilaporkan oleh berita saluran 14 pada minggu lalu. Smotrich berkata, kita terus membina tanah Israel secara praktikal. Smotrich, yang juga berkhidmat sebagai menteri di Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab ke atas hal ehwal di Judea dan Samaria, membuat kenyataan tersebut. Beliau berkata, kelulusan mereka bukan sekedar langkah perancangan. Ia adalah satu usaha nasional yang mengukuhkan pegangan kita ke atas tanah tersebut. Ia mengukuhkan keselamatan Israel dan menetapkan fakta yang jelas di lapangan yang menghalang pembentukan sebuah negara pengganas Arab di tengah-tengah negara ini. Menurut plan yang telah diluluskan seperti yang dilaporkan oleh saluran tersebut, 1,006 unit perumahan akan dibina di Gvaot, sebuah komuniti Yahudi berhampiran komuniti yang lebih besar, yaitu Alon Shvut. Ini terletak di Gush Etzion.
Projek ini bertujuan untuk menyokong pembangunan Gvout menjadi sebuah pusat bandar dan akhirnya boleh merangkumi ribuan unit perumahan tambahan. Mari kita ingat, kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu telah mengetuai usaha yang belum pernah berlaku sebelum ini untuk memperluaskan kawalan Israel ke atas Judea dan Samaria. Kerajaannya telah meluluskan puluhan ribu rumah dan berpuluh-puluh komuniti baharu sejak mengangkat sumpah 3,5 tahun lalu. Hampir 70% rakyat Israel mahu negara itu meluaskan kedaulatan penuh dari segi perundangan ke atas Judea dan Samaria, menurut satu tinjauan baru-baru ini. Jadi, ini benar-benar berita yang sangat baik. Satu lagi langkah ke arah membina lebih banyak unit perumahan di Judea dan Samaria. Dan seperti yang saya katakan sebelum ini, apa yang lebih semula jadi daripada orang Yahudi membina rumah di Judea? Jadi ini benar-benar berita yang sangat baik. Saya gembira kerana rancangan untuk rumah-rumah baru ini telah dimajukan di jawatan kuasa perancangan tertinggi itu. Jadi, itu adalah berita baik kita. Malangnya, cerita seterusnya tidak begitu baik. JNS minggu ini melaporkan bahawa kerajaan Belanda telah mengumumkan rancangan untuk melarang import barangan yang dihasilkan oleh rakyat Israel di Judea dan Samaria. Larangan itu akan memberi sedikit kesan kepada Pusat Produk Israel atau IPC, sebuah perniagaan yang berafiliasi dengan organisasi Kristian untuk Israel. Ia merupakan pengimpor terbesar dari Belanda bagi produk-produk dari rantau ini. Di bawah larangan itu, IPC mungkin perlu menghentikan import kira-kira 20.000 botol wine dari Judea, Samaria, dan dataran tinggi Golan. Perlu diambil perhatian bahwa bulan lalu, satu alat letupan telah diletupkan di luar ibu pejabat Christians for Israel berhampiran Amsterdam, di mana IPC juga terletak. Penunjuk perasaan anti-Israel telah merosakkan bangunan itu beberapa kali dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Sekarang, pada masa yang sama minggu ini, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Ireland, Helen McEntee, telah membawa undang-undang ke kabinet untuk melarang pengimportan barangan berasal dari komuniti Israel di Judea dan Samaria. Belgium, Belanda, dan mungkin Slovenia juga telah berkomitmen untuk memperkenalkan larangan yang serupa. Sekarang, kita telah melihat perkara ini selama setahun. Negara-negara dalam Kesatuan Eropa memboikot produk atau melabelkan produk yang dibuat oleh orang Yahudi, dan hanya orang Yahudi berdasarkan geografi mereka. Itu langsung tidak penting bagi mereka jika perkara ini turut menyakiti orang Arab yang bekerja untuk syarikat Yahudi di kawasan-kawasan ini. Sebenarnya, mereka tidak peduli tentang orang Arab, mereka hanya mahu cuba menyusahkan orang Yahudi di Judea. Sekarang, negara-negara yang sama ini agak berdiam diri tentang 64 orang termasuk anak-anak yang telah dibunuh dalam satu serangan ke atas sebuah hospital di Sudan kira-kira 2 bulan lalu. Juga, adakah Anda sadar bahwa sebenarnya terdapat 7 peperangan yang sedang berlaku sekarang di Afrika? Saya tertanya-tanya sama ada orang Belanda atau yang lain akan memboikot Sudan atau Kongo, di mana orang ramai sedang dibunuh beramai-ramai pada masa kini, terutamanya oleh kumpulan Islamis. Saya ragu tentang itu. Mereka lebih rela memboikot perniagaan Yahudi di Judea. Mereka lebih risau tentang tadika dan taman permainan yang dibina di tanah warisan nenek moyang Israel daripada ribuan orang yang dibunuh di Afrika. Sebenarnya, dunia pada masa ini mempunyai kira-kira 30 hingga 60 konflik aktif yang sedang berlaku sekarang. Israel sudah tentu terlibat dalam salah satu daripadanya di beberapa medan. Sebuah peperangan yang bukan dimulakan oleh Israel, tetapi sebagai tindak balas kepada pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Namun di Belanda, mereka sibuk memboikot produk Yahudi dan hanya produk Yahudi sahaja. Kepada rakyat Belanda dan yang lain, saya katakan memalukan. Jadi itulah sisi negatif di Eropa. Tetapi di sini ada satu perkara positif yang besar. Slovenia minggu lepas telah memilih seorang Perdana Menteri baharu yang pro-Israel bernama Janez Janša. Slovenia sering dianggap sebagai salah satu negara yang paling bermusuhan dengan negara Yahudi. Jadi, diharapkan kita akan mula melihat perubahan tidak lama lagi. Janša, Perdana Menteri, juga dilihat sebagai penyokong komuniti di Judea dan Samaria. Baru-baru ini, beliau menyatakan sokongannya semasa satu pertemuan yang diadakan bersama Gubernur Samaria, Yossi Dagan. Dalam video seterusnya, beliau mengirimkan salam kepada penduduk Judea dan Samaria dengan jelas menggunakan istilah Judea dan Samaria. Mari kita saksikan. Saya mendoakan kesejahteraan untuk penduduk Judea dan Samaria. Saya doakan yang terbaik untuk Anda semua. Semoga hidup bahagia, keamanan, dan kemajuan. Sekarang, Gubernur Dagan dan Janša pertama kali bertemu lebih setahun yang lalu semasa lawatan beliau ke Israel, dan sejak itu telah mengekalkan hubungan yang berterusan. Ketika rundingan untuk membentuk kerajaan baharu Slovenia semakin maju, kedua-duanya telah mengadakan pertemuan baru-baru ini di mana mereka membincangkan kerjasama masa depan.
Hubungan dengan Perdana Menteri baharu Slovenia dan sokongan beliau terhadap Israel dilihat sebagai sangat penting dari segi strategik untuk negara Yahudi itu serta untuk komuniti di Judea dan Samaria. Jadi selepas membincangkan boikot terhadap rantau ini, kita boleh berharap bahawa perkembangan positif ini akan mengubah keadaan dari segi hubungan Israel dengan sekurang-kurangnya satu negara Eropah. Kita perlu tunggu dan lihat bagaimana perkara ini akan berjalan, tetapi ini adalah satu perkembangan yang sangat penting dan positif. Seterusnya, JNS melaporkan minggu ini bahawa lebih daripada 90 ahli dewan yang diketuai oleh ahli Kongres Mike Lawler menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk membubarkan Agensi Bantuan dan Kerja PBB untuk Pelarian Palestin di Timur Dekat atau UNRWA. Ahli Kongres tersebut memetik dakwaan lama yang mengaitkan agensi itu dengan Hamas dan kumpulan pengganas lain. Ahli Kongres itu menghantar surat kepada Presiden yang menyatakan perkara tersebut. Daripada menyelesaikan krisis pelarian, UNRWA telah mengekalkan dan memperbesarkan masalah tersebut melalui dasar yang tidak pernah berlaku sebelum ini dengan memberikan status pelarian merentasi generasi, menjadikan isu kemanusiaan yang dahulunya terhad kini menjadi cabaran politik yang kekal dan semakin berkembang. Dalam arti kata lain, UNRWA tidak pernah cuba membantu menempatkan semula orang Arab yang melarikan diri dari Israel pada tahun 1948. Mereka mengekalkan mereka di sana sebagai bidak, dan mereka juga mengekalkan keturunan mereka sebagai bidak di seluruh Timur Tengah. Ini termasuk Judea, Samaria, dan juga di sini di Baitul Maqdis. Terdapat kawasan kejiranan yang mereka panggil kamp pelarian, di mana orang Arab tinggal yang diuruskan oleh UNRWA di sini hanya beberapa minit dari studio ini. Orang-orang ini menggunakan kunci sebagai simbol mereka, seolah-olah suatu hari nanti semua mereka akan kembali ke Haifa, Jaffa, Acre, dan semua kawasan lain yang datuk nenek mereka tinggalkan pada tahun 1948. Sekarang, apa sebenarnya yang dilambangkan oleh kunci itu? Ia melambangkan kehancuran negara Israel. Mereka mengatakan bahawa mereka akan kembali ke kawasan-kawasan ini, mengusir orang Yahudi di sana, dan kemudian menguasai negara itu melalui demografi. Sekarang, pertama sekali, jika Anda kalah dalam perang pencerobohan, tiada peluang kedua. Anda tidak boleh kembali ke tempat asal Anda begitu sahaja. Kedua, dalam tiada situasi pelarian lain, status pelarian diwarisi turun-temurun melalui generasi. Entah bagaimana, dan terima kasih kepada PBB, dalam kes ini, ia berlaku. Apabila Israel terlibat, peraturan dilanggar. Dan akhirnya, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, UNRWA, selain daripada kaitan mereka dengan keganasan, turut menyebarkan hasutan anti-Israel yang melampau di dalam sekolah-sekolah mereka. Kanak-kanak Muslim sedang membesar dengan dicuci otak bahawa matlamat hidup mereka adalah untuk menjadi seorang syahid, seorang mati syahid, dan cuba membunuh seramai mungkin orang Yahudi. Saya telah katakan perkara ini berkali-kali sebelum ini. Tanda pagar UNRWA ialah Hamas. Mari kita berharap Presiden Trump mengambil tindakan dan akhirnya UNRWA dibubarkan demi Israel dan seluruh umat manusia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di belakang tabir di JNS TV. Terima kasih kepada penerbit Barbara Hanamoff, jurutera Al Morgan Lenter, Zach Sickerman, Ryan Lishitz, pengurus tesen Yuri Sveretsky, dan penyunting video Olga Senatov. Nama saya Josh Hazen. Ini adalah satu lagi edisi Judaization di JNS TV. Pastikan Anda beri kami super thanks. Pastikan Anda melanggan. Layari semua kandungan hebat yang disediakan di JNS TV. Dan layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu depan di Judaization di JNS TV.